Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, antara individu yang paling dikehendaki seluruh Malaysia dan juga seluruh dunia adalah Johlo. Di manakah keberadaan Johlo hari ini? Karena beliau antara individu utama yang bertanggung jawab berkaitan dengan skandal besar yang berlaku, yaitu 1MDB, Low Tech Joe atau Johlo. Saya ingat sebelum ini ada pertanyaan, adakah Johlo nih sudah meninggal? Sebab tidak tahu berada di mana, lokasinya pun tak tahu, gambar ataupun keberadaannya pun siapa yang tahu, sampai melibatkan banyak misi pencarian pun Johlo belum ditemukan. Saya tidak tahu berapa misi yang sudah dilakukan, ada atau tidak, tapi yang pasti Johlo memang antara individu yang dicari, terutamanya rakyat Malaysia. Nah, saudara-saudara, sebelum saya teruskan, isu hari ini berkaitan dengan lokasi Johlo. Nah, saya kongsikan kepada Anda, ini adalah produk transfer factor. Produk ini adalah untuk meningkatkan sistem imun badan, untuk mendidik, menyeimbangkan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Penyakit contohnya gout, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, sakit-sakit badan, sendi tulang, sakit lutut, sakit pinggang, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda memerlukan produk ini dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, RM 10 juta, cadangan, tawaran hadiah untuk mengesan Johlo. Adun Rawang, Cuah Wei Kiat menggesa kerajaan, menawarkan hadiah RM 10 juta kepada sesiapa yang dapat mengesan individu utama yang bertanggung jawab kepada skandal 1MDB, Low Tech Joe ataupun Johlo. Beliau berkata Johlo perlu pulang agar penyiasatan dan pendakwaan berkaitan 1MDB boleh dibuat secara menyeluruh. Ia akan membantu mencegah keputusan DNAA daripada berlaku sekali lagi hanya kerana ketiadaan saksi dan bukti yang tidak mencukupi. Saya mencadangkan jumlah yang ditetapkan pada RM 10 juta yang bersamaan 0.035% daripada keseluruhan dana 1MDB yang telah dikesan setakat ini. Beliau menambah, kaedah pemberian hadiah mempunyai duluan di negara-negara seperti Amerika Syarikat, China, India untuk mengesan penjenayah, pengganas atau individu yang terlibat di dalam pengubahan wang haram dan rasuah. Baru-baru ini, wartawan penyiasatan Bradley Hope dan Tom Wright telah mendakwa bahawa Johlo dikesan di Shanghai menggunakan pasport Australia dan bekerja sebagai strategis belakang tabir untuk China. Johlo menggunakan nama Greek Vase Konstantinos Echilis. Saudara-saudara, kalau ada orang tanya Johlo hilang, Johlo dah meninggal, rupanya ada satu berita berkata Bradley Hope dan Tom Wright mendakwa Johlo dikesan di Shanghai menggunakan pasport Australia. Nah, saudara-saudara, rasanya apa yang akan Anwar lakukan sebagai Perdana Menteri? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Himpunan Turun Anwar, gesaan kepada Anwar untuk letak jawatan. Pimpinan Pembangkang Perikatan Nasional, pemimpin pembangkang termasuk Tun Mahathir yang menggesa Anwar untuk letak jawatan, termasuk kepimpinan Perikatan Nasional, pemimpin-pemimpin mereka ini yang mahu Anwar letak jawatan. Satu soalan utama daripada netizen, daripada penyokong PMX adalah, apa motif anda semua nak turun Anwar? Siapa yang nak naik? Adakah mereka nak sorong Hadi Awang? Adakah mereka nak sorong Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, Hamzah Zainuddin, Tuan Ibrahim? Nah, cuba komen sikit siapa yang mereka nak sorong untuk naik jadi Perdana Menteri.
Rupanya di sebalik himpunan turun Anwar ini, satu kegagalan besar PN dapat dikesan. Oke, sebelum saya kongsikan kepada Anda isu kita yang paling panas, saya kongsikan kepada Anda, ini adalah satu produk terapi imun, produk kesehatan. Terapi imun ini adalah untuk meningkatkan, mendidik, dan menyeimbangkan sistem imun badan kita, sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit, termasuk kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, gastrik, penyakit melibatkan kulit, penyakit melibatkan mata, dan macam-macam lagi. So, sekiranya Anda di luar sana memerlukan produk ini, mempunyai ahli keluarga yang perlukan produk ini, jangan segan-segan, kita boleh cerita, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Nah, saudara-saudara, di sebalik himpunan Nak Turun Anwar, rupanya ada satu dapatan terkini yang menunjukkan kelemahan besar Perikatan Nasional ataupun pembangkang. Himpunan tidak bermoral, tidak demokratik, umpama anjing menyalak bukit. Pada 26 Julai, PN akan mencetuskan ketidakselesaan dan kegemparan awam melalui penganjuran Himpunan Turun Anwar. Kononnya atas nama membela rakyat, namun hakikatnya himpunan ini tidak lebih daripada retorik murahan, golongan yang kehabisan modal politik. Himpunan paling bodoh, tidak bermoral dalam sejarah pasca PRU 15. Ia bukan saja tidak demokratik, malah menjadikan proses demokrasi sebagai alat pribadi untuk menggugat kestabilan negara yang sedang kembali pulih. Pertama, parlimen masih wujud, gunakanlah. Yang patut turun, MB PAS yang gagal tadbir negeri. Perlis turun Syukri. Negeri kecil ini terus terperosok tanpa hala tuju ekonomi jelas. Kelantan turun Nasaruddin, negara paling miskin di Malaysia dengan krisis air yang tiada kesudahan. Kedah turun Sanusi, retorik politik melebihi kerja. Kedah kehilangan peluang pelaburan strategik, dasar negeri sering celaru. Terengganu turun Samsuri, Terengganu tidak bergerak ke mana-mana, pelaburan lesu dan pelancongan gagal dimaksimumkan. Jika mau berhimpun, berhimpunlah di Alor Setar, Kota Baru, Kanggar, dan Kuala Terengganu. Desak pemimpin negara PAS, negeri PAS yang gagal memimpin dan membawa kemajuan kepada rakyat mereka sendiri. Anwar dan kerajaan perpaduan kuku, tiada isyarat kejatuhan. Turun Anwar, politik bodoh lagi membodohkan. Himpunan ini menyerlahkan tahap intelektual, politik pembangkang, khasnya PAS dan Bersatu. Mereka berteriak soal harga barang, inflasi, dan kemiskinan, seolah-olah masalah itu wujud hanya selepas Anwar menjadi PM. Sedangkan merekalah yang menerajui negara sewaktu pandemik COVID-19. Dan ketika itulah ekonomi menguncup paling teruk dalam sejarah Malaysia, negatif 5,6% pada 2020. Pelabur lari, ratusan ribu kehilangan pekerjaan. Siapa yang gagal sebenarnya? Jangan lupa kenyataan timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi yang menyifatkan kerajaan PN di bawah Mahyadin sebagai kerajaan gagal. Satu tempo yang syarat dengan kelemahan pengurusan dan kehilangan keyakinan rakyat. Himpunan tanpa hala tuju, tanpa nilai tambah. Adakah ini contoh politik Islam yang PAS banggakan? Atau ini politik gopoh dan tamak kuasa? Rumusan, PN perlu cermin diri. Sudah tiba masanya PN berhenti memperbodohkan rakyat dengan mainan emosi dan sentimen palsu. Turun Anwar, rakyat hanya akan menurunkan golongan yang gagal berfikir. Nah, saudara-saudara, tulisan ini saya lihat daripada perkongsian Harapan Daily bertarik Julai 20, 2025. Jadi saudara-saudara, siapa yang nak turun sebenarnya?